Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita teruskan topik perbincangan kita, perkongsian pada pagi ini berkenaan dengan berkorban, tanda bersyukur. Kita dah pun melalui orang kata apa, Ramadan, dan kita dalam bulan Syawal, dan kita nak fokuskan pula kepada ibadah korban, ataupun kita nak menuju kepada ibadah satu bulan yang penuh berkah lagi. Bersama dengan kita di pentas Assalamualaikum, kita ucapkan selamat datang kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi selaku Duta Yayasan Maghfirah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami pagi ni. Sama-sama, tak apa. Alhamdulillah. Baik Doktor, ini kita nak memperkenalkan kepada orang ramai yang mana ini adalah satu projek yang berterusan. Betul. Yang dilakukan oleh Yayasan Maghfirah sendiri, yang mana sebelum ini ada orang kata apa, kempen-kempen yang dijalankan oleh Yayasan Maghfirah dalam bulan Ramadannya bagaimana, dan berterusannya bagaimana, dan berkongsi rezeki manisnya memberi adalah tema pada Ramadan tahun ini, pada yang lalu kan. Betul. Ramadan yang lalu. Dan kali ini kita nak fokuskan kepada projek korban Yayasan Maghfirah yang mana membantu orang ramai yang memerlukan dengan sedekah daging. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh Doktor, kita nak berkongsikan pengisian kita pada pagi ini, yang mana kita perlu mengetahui apa yang menandakan apabila seseorang itu bersyukur. Adakah dengan bersedekahnya, ataupun adakah dengan melakukan ibadah korban tu sudah cukup menandakan dia bersyukur? Silakan. Baik, terima kasih Ola. Satu soalan yang baik. Dia tanda manusia bersyukur ni, sebenarnya ada beberapa garis panduan yang Allah Ta'ala letakkan dalam Quran. Kalau kita biasa baca Al-Quran, kita biasa dengar yang idza jaa nasrullahi wal fath. Bila Allah Ta'ala berikan pembukaan, kemenangan kepada umat Islam, Allah Ta'ala kata idza jaa nasrullahi wal fath, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala berikan kemenangan pada umat Islam. Lalu Allah Ta'ala ajak kita bersyukur tu dengan kaedahnya mendirikan sesuatu ibadah. Sama juga bila Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala kata inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami dah berikan kau nikmat Kautsar yang banyak dan sebagainya, ataupun telaga Kautsar. Cara untuk bersyukur tu adalah dengan fasalli li rabbika wanhar. Sama ada dirikan salat, ataupun wanhar di sini maksudnya menunaikan korban. Sebab tu kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri, ibadah korban ni dikonsider sebagai sunat muakkad, maknanya satu perkara yang sangat ditekankan. Kalau dalam mazhab Hanafi dikatakan wajib. Dikatakan wajib, tapi kalau kita pakai pandangan tu kan, berat semua orang dah kena korban. Wajib kalau menurut mazhab Hanafi tu. Jadi kerana dia tanda kita mensyukuri setelah kita lalui proses Ramadan, Syawal dan sebagainya, kemudian masuk Zulhijjah nanti adalah proses kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Doktor, dan umum mengetahui bahawa Yayasan Maghfirah ni telah melakukan projek ataupun kempen-kempen di dalam dan juga di luar negara. Betul. Dan untuk projek kali ini, projek korban 2023 ini, berapa banyak negara yang terlibat dalam kempen korban pada kali ini, ataupun hanya dalam negara ke, atau bagaimana? Baik. Kalau berdasarkan pengalaman kita yang sebelum ni, kempen korban kita, program kita jalankan di dalam dan di luar negara. Dalam negara popular lah, maknanya kita agihkan dan kita lakukan korbannya. Yang di luar negaranya kita fokuskan kepada 7 negara. Seperti yang boleh kita kongsikan, kalau pada tahun lepas kita korbankan 75 ekor lembu, 340 ekor biri-biri dan 16 ekor kambing di 7 buah negara seluruh dunia termasuk Malaysia. Manakala tahun ni kita fokuskan kepada sasarkan 155 ekor lembu, 480 ekor kambing di 7 buah negara termasuklah Malaysia sendiri, Mesir, Mekah ni ramai orang berminat, Sri Lanka, Indonesia dan Afrika. Dan Afrika ni sebenarnya fokus kita adalah kepada negara-negara yang susah seperti Mauritania dengan Malawi, yang mana negara mereka ini kadang-kadang saya dengar ada sebahagiannya yang hanya boleh makan daging ni bila musim Hari Raya Adha sahaja. Maknanya sepanjang tahun tu memang dinanti-nantikan. Sebab tu saya dengar Dr. Yasir Qadhi ataupun siapa yang sebutkan mengenai tentang ada sebahagian ulama dia galakkan korban ni memang dengan daging, kerana sebahagiannya mengatakan alangkah baiknya kalau kita boleh bagi nilai duit sahaja kepada orang miskin. Sebab tapi dia kata nanti orang miskin kadang-kadang dia berhutang. Bila dia berhutang, kalau dibagikan nilai ringgit, kita bimbang duit tu digunakan untuk bayar hutang. Jadi anak-anak dia sendiri masih tak dapat apa-apa. Berbanding kambing ataupun kambing, kalau daging tadi dapat pada family dia mungkin tak boleh nak bayar hutang tu, guna untuk perkara lain. Jadi dia boleh bawa makan untuk anak dia yang mungkin selama ni tak pernah makan pun, perkara yang sedemikian. Jadi ini antara 7 negara dan sasaran kita kepada negara-negara yang susah. Walaupun mungkin akan ada orang tanya,
kenapa kena buat kat luar negara ya, kan? Itu yang saya soalan biasa popular dengar. Betul, kenapa kena buat kat luar negara? Dalam situasi yang ada pada zaman sekarang, macam yang disebutkan oleh Dr. Yasir Qadhi, dia kata ada negara yang kadang-kadang ada limpahan. Sebagai contoh macam dekat Saudi ke dah ada kadang-kadang limpahan, orang dah terlalu ramai korban. Orang dah cukup. Jadi kalau tidak ada keperluan yang sedemikian, sedangkan ada negara Muslim yang lain yang memerlukan kepada daging tersebut, kita agihkan pun tak jadi masalah pada zaman sekarang berdasarkan pandangan tertentu. Kita tak nafikan keutamaannya macam kita pada dalam negara lah. Tetapi luar negara juga ramai yang memerlukan. Kita nak kita kongsikan kegembiraan itu juga pada kawasan kawan-kawan Muslim kita yang lain di luar negara. Ya, apabila dilakukan di luar negara, tidak semestinya dalam negara tak ada. Betul. Maknanya masih ada lagi. Masih ada lagi projek-projek lagi dalam negara sebenarnya. Masya-Allah, kempen-kempen yang dijalankan di dalam negara ni. Dan satu lagi soalan yang popular ni, Doktor, kalau nak diikutkan, ramai di luar sana yang kata ada yang kata apa salahnya kalau kami lakukan korban sendiri ataupun dengan qaryah setempat ke apa ke kan, kenapa perlu melakukan ibadah korban ni bersama-sama dengan YM? Baik, ini satu soalan yang popular juga. Kalau kita ikutkan dari aspek sunnahnya memang sedemikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia laksanakan korban, dididik anak dia Sayyidatina Fatimah sendiri untuk qumi fashhadi. Dia kata, mari sama-sama wahai Fatimah, saksikan binatang korban kau. Maknanya memang kalau boleh ada depan mata, ada depan mata. Tetapi kita juga tidak menafikan yang Rasulullah bila mengorbankan 2 ekor kambing tu, kibshain atau kabashain tu, dia katakan korban ini juga untuk umat aku yang selain daripada yang tidak dapat melaksanakannya. Maknanya seakan-akan keharusan untuk kita laksanakan korban dan kita agihkan di luar dan sebagainya juga satu perkara yang bukan satu perkara yang dilarang juga. Maknanya perselisihan ataupun pandangan ulama yang membenarkan perkara sedemikian juga ada. Cuma macam saya sebutkan tadi, mungkin keutamaan dia yang juga dilaksanakan oleh Yayasan Maghfirah adalah dalam negara juga. Dan salah satu kelebihan yang dapat kita tawarkan bersama dengan Yayasan Maghfirah ini adalah kita berikan kepada peserta sijil korbannya, kemudian kita berikan juga video. Sebab kadang-kadang isu juga bila di luar negara orang tanya macam mana kita nak tahu lembu kita itu betul-betul dikorbankan ataupun tidak. Jadi yang ni dengan ada video dia dan kita masukkan dalam grup WhatsApp, maknanya kalau salah seorang ni dia berkorban di Mekah katakan, kita masukkan dia dalam grup sedemikian, kita bagi tahu tarikh bila, waktu bila dia akan dikorbankan secara terperinci. Jadi lebih confident lah, sebab saya ada dengar juga ada yang kata, oh mungkin dia ambil gambar lembu orang lain. Boleh jadi juga, tapi yang ni dengan ada video dia dengan perincian yang sedemikian dan dengan rekod yang kita buat selama ni, memang saya berani jamin pastilah kita buatkan korban tu untuk apa wang yang telah diamanahkan kepada kami. InsyaAllah. Dan kita dah pun mewar-warkan projek-projek dan juga kempen yang dijalankan oleh YM sendiri, dan caranya bagaimana, misalnya kata orang ramai di luar sana yang sedang menonton kita sekarang ni nak bersama-sama dengan YM untuk orang kata melaksanakan ibadah korban mereka, dan mungkin ada tawaran-tawaran package lain dengan YM. Betul. Baik, mudah saja untuk buat ibadah korban dengan YM. Yang pertama, kita layari laman website kami Korban Ummah, korbanummah.com, ataupun kita boleh daftar dengan menghubungi pegawai YM iaitu Puan Aliza di talian 019 922 1236 922 1236. Dan kalau package yang lain pun kita ada tawarkan mengenai tentang sedekah daging. Sedekah daging ini adalah kita laksanakan bagi mereka yang tak mampu untuk menunaikan ibadah korban. Okey, masya-Allah. Itu dia projek dan juga kempen-kempen yang dijalankan oleh YM sendiri berkenaan dengan projek korban YM pada tahun ini. Insya-Allah dimudahkan segala urusan. Insya-Allah kita doakan sama-sama, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi selaku Duta Yayasan Maghfirah bersama dengan kita pagi ini. Terima kasih sekali lagi Doktor, sama-sama, dan kepada anda teruskan bersama kami. Kita akan jumpa lagi selepas ini insya-Allah dalam Assalamualaikum.